Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS edisi 1 Mac 2024. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Syul Syamato. Berikut antara tumpuan utama malam ini. Masjid baharu di Sibujaya disifatkan sebagai tapak pusat komuniti setempat untuk masyarakat di kawasan berkenaan. Paling maha kaya itu terselamat daripada tindakan. Mesti ada kesungguhan dan keberanian, saudara. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN digesa melaksanakan tugas mengutip cukai dengan lebih tegas tanpa mengira kedudukan. Dua lagi laporan polis terhadap Zul Amali Hussein atau lebih dikenali sebagai Bos Jebat dibuat. Laporan khas sempena Hari Diskriminasi SIFA Sedunia, perlukah akta khusus dikubal? Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menyifatkan Masjid Baharu di Sibujaya sebagai tapak pusat komuniti setempat untuk masyarakat di kawasan berkenaan. Beliau yang menamakan masjid tersebut Masjid Al-Madinah Al-Husna itu juga dibangunkan bagi meraihkan penduduk yang bakal mengimarahkan rumah ibadat tersebut. Kita dalam Sibujaya ini, kita gunakanlah masjid sebagai pusat untuk kita membangunkan diri kita dan membangunkan masyarakat. Alhamdulillah, Sibujaya telah membangun dengan baik. Secara kebetulanlah saya pernah menjadi Menteri Perumahan dan di sinilah kita macam banyak masalah juga. Tapi dengan sifat kita untuk memberi khidmat yang terbaik, kita ubahlah perancangan yang mula, akhirnya kita dapat melihat Sibujaya yang membangun dengan begitu besar. Pada masa sama, Abang Johari turut memuji keunikan dan keindahan binaan reka bentuk Masjid Al-Madinah Al-Husna yang mempunyai unsur-unsur budaya etnik. Keindahan binaan ini katanya melambangkan keindahan Islam sebagai ikutan yang baik oleh masyarakat di sana. Difahamkan pembinaan masjid ini telah bermula pada 7 Ogos 2019 dan siap pada 5 Oktober 2023, dijangka boleh menampung kira-kira 3,210 jemaah. Dalam pada itu, Abang Johari turut mengumumkan pembinaan masjid baharu di Kampung Kemunyang Sibu yang menggunakan teknologi baharu. Lama lagi kita mula lagi masjid di Kemunyang. Kemunyang kita punya teknologi baru. Saya ada bertiang. Saya ada tiang kedai itu. Punya cara baru. Dan insyaAllah akan menjadi sebuah lagi rumah Allah untuk orang di Sibu itu. Dan akhirnya kita akan bangun juga masjid-masjid di peringkat daerah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan perasmian Masjid Al-Madinah Al-Husna di Sibu pada Jumaat. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN digesa melaksanakan tugas mengutip cukai dengan lebih tegas tanpa mengira kedudukan sesebuah syarikat atau pangkat individu itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu ada syarikat atau individu yang merasakan kedudukan dan pengaruh mereka membolehkannya terlepas daripada melaksanakan tanggungjawab membayar cukai. Kita tidak boleh bagi gambaran yang atas paling maha kaya itu terselamat daripada tindakan. Mesti ada kesungguhan dan keberanian, saudara. Tidak kira kaitannya, kedudukannya, saya selalu sebut, saudara bertugas jalankan tanggungjawab. Apakah dia Ahmad atau Haseng atau Tan Sri atau Tun, saudara hanya kira dia bayar cukai atau tidak. Kalau tak bayar cukai, geledah dan ambil tindakan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Hasil 2024 pada Jumaat. Tegas beliau setiap pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan tugas mengutip cukai perlu mengambil tindakan sekiranya mana-mana individu atau syarikat tidak mahu membayar cukai.
Dalam perkembangan sama, Anwar memberitahu bilangan syarikat berdaftar di negara yang membayar cukai kepada LHDN masih berada pada tahap yang rendah. Menurut beliau, hanya 435,000 daripada 1.5 juta syarikat yang berdaftar direkodkan membayar hasil cukai mereka kepada agensi berkenaan. Selain itu, jelas Anwar asas cukai negara juga dikategorikan rendah iaitu sebanyak 11% berbanding negara-negara jiran seperti Thailand 16.4% dan Singapura 12.6%. Sebab itu saya menggesa rakan-rakan untuk merasakan sama-sama bertanggungjawab kerana sudah jumlah syarikat kecil yang bayar. Kalau kita lihat umpamanya angka 31 Disember 2023, pembayar cukai individu di Malaysia ini 5.7 juta. Masih belum mencapai tahap negara berkembang seharusnya. Tetapi pada hari ini saya tidak boleh nafikan kerana langkah-langkah diambil, ikhtiar-ikhtiar atau inisiatif-inisiatif baru diperkenalkan oleh lembaga hasil dalam negeri telah berjaya meningkat hasil kepada negara. Bagaimanapun tambah Anwar, LHDN berjaya mencipta sejarah baru pada 2023 dengan mengutip hasil cukai sebanyak 183.34 bilion ringgit iaitu peningkatan lebih 7.8 bilion ringgit atau 4.49% daripada kutipan tahun sebelumnya. Anwar yang juga Menteri Keuangan berharap kutipan cukai dapat meningkat lebih baik daripada unjuran 2024 berdasarkan prestasi cemerlang yang ditunjukkan oleh LHDN. Katanya peningkatan hasil cukai membolehkan kerajaan menggerakkan inisiatif-inisiatif yang memanfaatkan rakyat termasuk melalui peningkatan pemberian sumbangan tunai rahmah STR. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Kementerian Sumber Manusia dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk memberi tumpuan kepada latihan kemahiran dan upskilling. Ujar beliau ini bagi meningkatkan daya saing pekerja tempatan serta dapat menempuh cabaran pasaran kerja pada masa hadapan. Kata Anwar, ledakan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan kemasukan syarikat Nvidia ke Malaysia menyebabkan negara memerlukan tenaga mahir. Sediakan tenaga mahir, maka latihan tambahan kemahiran, upskilling itu patut diberikan tumpuan. Saya nak gesa KSM dan Perkeso tak payah terikat dengan sistem pendidikan yang ada. Dia terpaksa ikut struktur yang ada. KSM dan Perkeso harus ada kebebasan untuk melihat keperluan semasa. Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Karnival Kerjaya My Future Jobs ke Sumber Madani OKU dan TVET serta pelancaran insentif Skim Sokongan Pekerjaan 2024 di Pusat Konvensyen Ideal IDCC Shah Alam pada Jumaat. Turut hadir Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong. Maka kita bagi tempoh 1 bulan rencana pemindahan laporan dalam 1 bulan. Maka dalam 1 bulan tadi di Mesyuarat Jemaah Menteri ada laporan tentang tindakan ini diambil. Sudah kalau ada di bawah pimpinan Menteri dan KSU pastikan laporan 1 bulan, maka kita tahu ada tindakan. Laporan kemajuan tiap bulan. Dan saya harap rakan-rakan Perkeso tidak anggap ini sebagai satu beban, tapi suatu kesempatan luar biasa bahwa Perkeso diberikan amanah dan kepercayaan yang besar untuk membawa perubahan yang sangat mendesak dan kritikal bagi negara Malaysia tercinta.
Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga sedang membangunkan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara 2.0 2026-2035. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, melalui pelaksanaan ini kelak, kerajaan menjangkakan banyak peluang pekerjaan, potensi perniagaan dan pelaburan akan diwujudkan untuk manfaat rakyat dan negara. Dijangkakan sebanyak 1,000 peluang pekerjaan baru sebagai pengurus tenaga berdaftar dan juru audit tenaga berdaftar akan diwujudkan. Selain itu, penguatkuasaan akta ini juga akan menggalakkan pendaftaran lebih banyak institusi latihan bagi melatih pengurus tenaga berdaftar dan juru audit tenaga berdaftar. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu berkata, sektor tenaga boleh baharu TBB memainkan peranan penting dalam usaha peralihan tenaga selain sebagai sumber tarikan pelaburan serta pertumbuhan ekonomi baharu negara. Ia selaras dengan aspirasi negara untuk mencapai sasaran pembebasan gas rumah kaca GHG sifar bersih menjelang 2050. Usaha ini memerlukan gabungan kerjasama dan keterlibatan pihak kerajaan, swasta dan rakyat bagi memastikan kejayaan kesemua inisiatif dan program TBB mencapai sasaran tersebut. Beliau berucap pada Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 di Putrajaya pada Jumaat. Kongres Ekonomi Bumi Putera KEB 2024 yang dianjurkan oleh Kementerian Ekonomi serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui Majlis Amanah Rakyat MARA diadakan bagi menetapkan hala tuju, dasar dan pendekatan baharu agenda pemerkasaan Bumi Putera. Dua lagi laporan polis terhadap Zul Amali Hussein atau lebih dikenali sebagai Bos Jebat dibuat di Balai Polis Pusat Bintulu pada petang Jumaat. Gerakan Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu dan Parti Demokratik Progresif PDP bahagian Jepak membuat laporan itu berikutan video tular individu terbabit. Timbalan Pengerusi Gerakan Pemuda SUPP Cawangan Bintulu, Angeli Stephen Raja dan Setiausaha PDP bahagian Jepak, Layang Kesiau yang mengetuai proses membuat laporan polis itu menyifatkan kata-kata bekas ahli UMNO tersebut sebagai amat biadab dan berbau perkauman. Paling penting, di Sarawak kita tidak mahu membenarkan politik yang berasaskan perkauman seperti ini untuk berleluasa di Sarawak ataupun di Malaysia. So kita harap dari insiden seperti ini, influencer kah atau sesiapa yang nanti memberi komen di dalam social media, mereka akan take note lah. Jangan menyentuh isu 3R sebab ini tidak dibenarkan dan juga kita tidak mahu we don't want to promote this kind of politics di Malaysia dan juga di Sarawak. Menerusi rakaman video berdurasi 4 minit yang tular di beberapa platform media sosial, Bos Jebat mempersoal keputusan Abang Johari yang dikatakan telah melantik Datuk Seri Tiong King Sing sebagai Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyelar tindakan Bos Jebat menghina Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Abdul Karim mempersoal individu tersebut yang disifatkannya bagai langit dengan bumi jika dibandingkan dengan Abang Johari. Social media kadang-kadang you can express yourself in many ways. Perlembagaan Malaysia, there is this freedom of expression, fundamental rights. But you must know how to use that freedom properly. You cannot just use it untuk mengentam, menghina, to incite racial harmony. This is actually what happened. He did not even do his homework. Dia menuduh Abang Jo mengantar Menteri Pelancongan untuk jadi Menteri. Siapa yang melantik Menteri Federal? Bukan Abang Jo yang melantik. Itu dilantik oleh Perdana Menteri.
Dalam perkembangan lain, Abdul Karim memaklumkan seramai 84 pemain bakal beraksi di Kejohanan Golf Remaja Antara Negeri Persatuan Golf Amatur Sarawak PGA-BS 2024 yang bakal berlangsung pada 4 hingga 7 Mac ini di Kelab Golf Sarawak. Jelasnya sebanyak 10 negeri iaitu Perlis, Wilayah Persekutuan Sabah, Perak, Kedah, Pahang, Melaka dan Sarawak di mana pasukan PGA-BS telah mengesahkan penyertaan bagi kejohanan tersebut. Seperti apa yang saya katakan tadi, untuk lelaki ada 56 orang, untuk wanita ataupun girls ada 28 orang. Jadi kesemua jumlah atlet yang berentap adalah 84. There will be prize money, good prize money for those participating. Untuk berpasukan, tempat pertama akan mendapat 8,000, kedua dapat 5,000 dan ketiga 3,000. Untuk berpasukan wanita, pertama 6,000, kedua 4,000 dan ketiga 2,000. Abdul Karim dalam pada itu optimis Kejohanan Golf Remaja Antara Negeri Persatuan Golf Amatur Sarawak 2024 akan merancakkan lagi industri pelancongan. Bertemu kembali. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memandang serius dan memberi penekanan terhadap kegiatan jenayah yang berlaku di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata antara jenayah yang perlu diberi perhatian adalah dadah dan perjudian dalam talian. Perhatian yang serius berkaitan dengan aktiviti tersebut. Kerana saya telah menyatakan bahawa kita akan sentiasa pantras mencegah aktiviti dua-dua aktiviti tersebut dari masa ke semasa. Perkara itu dinyatakan dalam kunjungan hormat Pesuruhjaya Polis Sarawak kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Astana Negeri pada Jumaat. Mengulas lanjut, Manca berkata PDRM akan melakukan operasi berterusan bagi membendung kegiatan berkenaan serta meningkatkan tahap keselamatan di sepanjang sempadan Sarawak. Turut hadir Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Ibrahim Darus, Ketua Cawangan Khas Muhammad Taufik Toh Abdullah dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak Wong Ing Fung. Tapak sementara Semayan Alga dengan keluasan 2 ekar dibangunkan di Bintulu. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Hussein berkata, tapak sementara itu turut mempunyai loji pemprosesan bagi minyak bio. It's of course in the initial stage. Itu pun masih on the temporary side. We have already developed 2 acres of the algae farm together with the processing plant to process bio oil. So we should be able to actually produce some oil by middle of this year. Beliau ditemui selepas melakukan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak pada Jumaat.
Mengulas lanjut mengenai penghasilan bahan api bio tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif SEDC Energy, Robert Hardin berkata, ia adalah untuk tujuan penyelidikan potensi klien. The one that we have is using about 50 liters a day. 50 liters a day. Yeah, which is enough for market seeding and for potential off-takers to send to their labs to test. Just for people to test. Untuk rekod fasa pertama tapak semayan Alga Bintulu akan melibatkan kawasan seluas 1,000 ekar dan lebih 2,000 tangki semayan dengan sasaran penghasilan 10 ke 40 tan alga sebulan. Program repatriasi migran dilaksanakan bermula Jumaat sehingga 31 Disember depan bertujuan membenarkan pendatang asing tanpa izin parti pulang ke negara asal secara sukarela. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu sekaligus mengurangkan jumlah keberadaan parti di Malaysia di samping mengimbangi elemen keselamatan serta menjana ekonomi negara. Melalui program ini juga pengecualian pendakwaan diberikan kepada parti yang hadir serah diri untuk pulang ke negara asal mereka. Hari ini, hari pertama, keseluruhan seluruh negara, ini setakat 12.30 hari tadi ya. Ini sidang media kita pukul 3. Setakat 12.30 tadi. 848 warga asing dalam kategori parti ini telah pun tampil di pejabat imigresen seluruh negara untuk merebut peluang ini. Dalam menguruskan program penghantaran pulang ini, kita tak layan dan tak guna sebarang khidmat ejen. Okay? Jadi kita ingatkan juga kepada kelompok ini yang terlibat ni, yang nak balik ni, kalau ada niat nak guna khidmat ejen, lupakan. Ya, kita tak perlu, kita tak akan layan penggunaan ejen. Saifuddin Nasution berkata parti yang menyertai program repatriasi migran ini tidak akan disiasat atau diambil tindakan oleh Jabatan Imigresen walaupun memasuki Malaysia tanpa pas yang sah, tinggal lebih masa di negara ini atau melanggar syarat pas lawatan yang sebelum ini dikeluarkan kepada mereka. Dalam merencanakan pengurusan pekerja asing negara, kerajaan bertindak berpandukan 4 komponen utama yang berfokus kepada merendahkan kos migrasi pekerja asing, mempercepatkan proses kemasukan, memastikan kebajikan pekerja dan kepentingan majikan terpelihara. Keputusan tersebut telah diperaku oleh Jemaah Menteri pada 15 Februari. Bagi baki kota penggajian pekerja asing, sektor formal yang masih aktif, okay, dan levy telah dibayar, tetapi belum dikeluarkan lagi visa dengan rujukan pada 31 Mac 2024, maka kota ini akan dibatalkan. Dengan bayaran levy, kita akan kembalikan semula pada majikan. Susulan itu, beliau menggesa semua majikan yang terkait dengan isu itu mempercepat kemasukan pekerja asing yang diluluskan dan pada masa sama memastikan pematuhan terhadap syarat-syarat dan undang-undang perburuhan yang ditetapkan. Saifuddin memberi jaminan KDN akan melaksanakan dasar pemulangan levy yang lebih mesra majikan dan industri bagi memastikan proses pulangan berjalan lancar. Malaysia menggesa semua negara anggota Perhimpunan Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNEA supaya meneruskan aspirasi untuk menamatkan pencemaran plastik. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, pencemaran plastik adalah satu daripada isu paling mendesak di dunia dan merupakan krisis yang semakin kritikal yang berupaya membawa ancaman besar kepada ekosistem. Nik Nazmi juga menyatakan bahawa Malaysia komited sepenuhnya untuk memainkan peranan penting dalam menangani cabaran alam sekitar global dan telah mengambil pelbagai langkah untuk menyokong agenda biodiversiti global untuk generasi akan datang. Memetik perjanjian Paris sebagai contoh, Malaysia katanya berhasrat mengurangkan intensif karbon seluruh ekonomi sebanyak 45% pada 2030 berbanding paras yang dicatat pada 2005 sebagai sumbangan yang ditentukan negara.
Beliau menambah Malaysia juga berhasrat untuk mencapai pelepasan gas rumah hijau GHG bersih sifar paling awal menjelang 2050 di bawah strategi pembangunan karbon rendah jangka panjang LT-LED kebangsaan yang akan dimuktamadkan menjelang tahun ini. Malaysia berhasrat menjemput Badan Kawal Selia Telekomunikasi dari Norway untuk mengambil bahagian dalam persidangan melibatkan Badan Kawal Selia Telekomunikasi ASEAN yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur Mei depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, program Regulatory Roundtable Meeting RRM dan International Regulatory Conference IRC anjuran MCMC 6 dan 7 Mei depan antara lain bagi membincangkan pelbagai isu termasuk persediaan menghadapi teknologi baharu. Saya lihat isu AI, satu isu yang sangat penting, generative AI. Ramai yang bercakap di MWC, ramai yang membincangkan di peringkat Kesatuan Eropah. Tapi kalau kita di Asia Tenggara, saya lihat kita juga perlu mainkan peranan kerana banyak daripada pengkalan data akan bertempat di Malaysia. Fahmi ditemui selepas menghadiri mesyuarat Meja Bulat Komunikasi Generasi seterusnya, anjuran kumpulan Telenor di Ibu Pejabat Global Telenor Kampus Fornebu. Perbincangan meja bulat itu disertai wakil daripada Kerajaan Norway, Norwegian Communications Authority, pakar-pakar Telenor dan perintis industri serta rakan kongsi luaran digital Norway dan Persatuan Perniagaan Abilia. Kementerian Kesihatan KKM akan memperluas dan menambah baik fasiliti kemudahan kesihatan sedia ada dalam usaha memberikan rawatan terbaik kepada pesakit kanser khususnya kanak-kanak. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, tindakan itu perlu untuk meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak yang sedang mendapatkan rawatan penyakit itu. Penyakit kanser di Malaysia ni adalah merupakan penyakit yang tidak berjangkit yang semakin meningkat dan juga punca-punca yang menyumbang kepada penyakit kanser ini adalah seperti gejala merokok. Kita tidak dapat menolak faktor tersebut. Walaupun demikian terdapat kanser-kanser yang dialami oleh kanak-kanak ini adalah merupakan satu proses yang perlu kita hadapi dan juga kita memang berdepan dengan kekangan fasiliti yang tidak mencukupi. Sebab itulah antara salah satu buah negeri di Malaysia iaitu Sarawak mengambil pendekatan untuk mewujudkan satu pendanaan kesihatan sendiri yang akan diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk mewujudkan pusat kanser Sarawak, dan juga NCSM juga telah mempunyai perancangan yang ke depan untuk menyediakan perkhidmatan mereka juga di Sarawak. Dan juga kalau kita lihat penyakit-penyakit kanser adalah antara penyakit-penyakit yang tertinggi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Carnival dan Kolokium National Childhood Cancer Alliance 2024 di Kuala Lumpur pada Jumaat. Lebih 700 kanak-kanak berumur bawah 15 tahun didiagnosis kanser setiap tahun atau secara puratanya 2 kanak-kanak setiap hari. Namun dengan kemajuan rawatan sedia ada, peluang untuk pesakit kanak-kanak ini pulih meningkat secara mendadak dengan lebih 70% daripada mereka telah sembuh. Pada majlis itu, Lukanisman turut menyampaikan anugerah Wira National Childhood Cancer Alliance NCCA kepada golongan profesional dan sukarelawan bagi menghargai jasa dan pengorbanan mereka dalam meringankan beban yang ditanggung pesakit kanser kanak-kanak dan keluarga mereka. Lukanisman turut menyeru sektor korporat bekerjasama dengan KKM dalam meningkatkan kesedaran kepada orang ramai mengenai penyakit kanser dalam kalangan kanak-kanak. Para ibu bapa tidak menghalang penganjuran majlis graduasi atau apresiasi pelajar oleh pihak sekolah di tempat-tempat eksklusif seperti di hotel mewah dengan syarat mendapat persetujuan semua pihak terutama yang kurang berkemampuan. Pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG penting dalam mengadakan perbincangan bagi mengelak timbulnya rungutan serta rasa kurang senang ibu bapa
kerana perlu mengeluarkan belanja besar terhadap penganjuran itu. Bagi Suri Rumah Siti Norashikin Land, beliau tidak menafikan penganjuran majlis graduasi meraihkan pelajar ini memang bagus kerana ia satu motivasi kepada pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh di samping mengeratkan silaturahim antara warga sekolah dan ibu bapa. Pihak sekolah dan pihak PIBG perlu berbincang terlebih dahulu untuk mengadakan majlis graduasi untuk anak-anak. Sebab perbincangan tu penting sebenarnya. Mun kita berbincang, kita tahu macam ni untuk perjalanan untuk graduasi anak-anak tu. Contoh macam PIBG, setidaknya ada duit di sekolah tak sih? Duit gumpul PIBG pun. So, duit ya boleh digunakan untuk hari graduasi anak-anak kelak. Senada dengan Siti Syamsuddin Mamat yang mahu pihak sekolah mendapatkan persetujuan ibu bapa terlebih dahulu. Untuk trend ni kita tengok kemampuan lah. Bagi saya 50-50. Ada saya setuju, ada yang saya tak setuju. Maksudnya selagi benda tu kita boleh jimat, kita jimat. Okey, dari segi saya setujunya, kita buat dekat hotel, ialah keselamatan dekat hotel lah. Maknanya kita buat dekat kawasan tu, kita ada security, keselamatan pelajar-pelajar kita. Lepas tu dia punya atur cara semua dah mengikut apa kata orang tu, mengikut aturan dia lah, aturan hotel sendiri. Dalam pada itu, Muhammad Murtada menyifatkan menyambut hari graduasi di Dewan Sekolah sudah cukup memadai memandangkan kos sara hidup semakin tinggi dan tidak membebankan ibu bapa. Benda tu lebih bagus dipola di kawasan sekolah, macam di Dewan lah, sebab lebih selamat lah. Dari keselamatan memang terjamin lah. Jadi tidak melibatkan kos yang tinggi lah. Jadi pihak sekolah, guru-guru dapatlah macam perbincangan lah, perbincangan untuk kos hidup yang tinggi, semakin tinggi lah. Manakala Vivian Stephanie Layang pula berpendapat bagi keluarga kurang mampu, menyambut hari graduasi di tempat mewah itu sangat bernilai kerana dengan wang sebanyak itu boleh digunakan untuk perkara lain yang lebih mendesak. Salah satu ya, laban kita perlu nyewa jubahnya satu. Sikit-sikit minyak untuk contohnya, nanti ya hari kampung pergi ke hotel, mesti ya, nak belanja, nak duit bah. Kadang-kadang nemulah orang kampung tu sidak ya kurang belanja. Udahnya nanti sidak ya kak nitiah ke graduasi mesti sidak ke mai apa indai kan. Dakkanlah sidak yang ndakmu mai apa indai bah untuk bakal beri semangat lagi sidak ya. Biar mega mesti sidak ya ke mai adik-beradik sidak ya untuk mendak sidak ya graduasi. Jadi semuanya memerlukan kos yang tinggi. Baginya pendapat aku lah. Untuk rekod, Kementerian Pendidikan KPM menggesa semua majlis graduasi sekolah diadakan secara sederhana namun meriah bagi meraihkan semua pelajar. Bagaimanapun, sebelum majlis tersebut diadakan, ia perlu melalui perbincangan dengan ibu bapa serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di sekolah masing-masing.
Bertemu kembali. Kajian Persatuan Pendidikan Diversiti AOD dalam Tinjauan Keadaan Diskriminasi Malaysia 2023 mendedahkan sebanyak 62% responden mengalami diskriminasi di tempat kerja. Lebih malang, lebih 55% responden yang berdepan dengan masalah diskriminasi memilih untuk tidak melaporkannya atas faktor kekurangan bukti selain halangan dari segi masa atau wang. Sebenar Hari Diskriminasi SIFA Sedunia, ikuti laporan khas yang disediakan Mukri Aziz. Akta Kerja 1955 dilihat tidak inklusif dan menyeluruh kerana ia hanya menggariskan sebarang bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dari segi terma-terma pekerjaan atas faktor bangsa, agama, jantina atau fahaman politik sahaja. Pensyarakanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Puncak Alam, Dayang Nailul Muna Abang Abdullah berpendapat industri yang banyak berlakunya isu berkenaan adalah industri yang melibatkan tenaga kerja pengkukusan. Mungkin menghadapi diskriminasi berhubung dengan gaji, syarat-syarat pekerjaan sebab kita tahu gaji mereka sebenarnya rendah. Begitu juga dengan industri perkhidmatan, sektor perkhidmatan seperti hotel, restoran, peruncitan. Ini melibatkan mungkin ada berlakunya diskriminasi terhadap pekerja yang berkaitan dengan etnik atau jantina. Gender discrimination itu sering berlaku. Selain daripada itu, sektor pendidikan juga mungkin ada juga berlaku. Beliau berpandangan perlunya penggubalan akta baharu dengan mengambil acuan masyarakat yang berbilang kaum dan agama bagi menjamin keharmonian negara. Tegasnya, akta-akta sedia ada perlu dilaksanakan dengan pemantauan serta penguatkuasaan secara berkala dan tidak hanya sebagai satu garis panduan sahaja. Saya berpendapat isu ataupun isu diskriminasi ini memerlukan pendekatan yang lebih spesifik, lebih terperinci. Sebab dalam konteks ini Malaysia mungkin boleh mempertimbangkan cadangan untuk menggubal undang-undang khas ataupun undang-undang yang khusus berkaitan dengan diskriminasi di tempat kerja. Contohnya seperti Akta Anti-Diskriminasi. Tambahnya, banyak perkara perlu dipertimbangkan termasuk mewujudkan satu jawatan kuasa khas yang terdiri daripada pelbagai entiti bagi mengatasi perkara berkenaan. As a start, untuk mewujudkan satu jawatan kuasa khas yang terdiri daripada local expert, kita punya pakar, daripada representative from the industries, different industries, wakil daripada kita punya HR practitioners, pengamal sumber manusia, wakil daripada majikan, wakil pekerja. Mereka ini perlu dipanggil dan perlu dilibatkan dalam penggubalan akta ini supaya mereka boleh duduk bersama, dapat berbincang dan mengkaji cadangan untuk menggubal akta anti diskriminasi. Jelasnya, sudah sampai masa untuk Malaysia mengubah suatu akta khusus bagi membentong masalah diskriminasi di tempat kerja. Jika undang-undang anti-diskriminasi ini dapat diperkenalkan dan dilaksanakan di negara ini, maka jelas segala aduan mengenai diskriminasi di tempat kerja dapat disiasat dengan lebih terperinci dan menyeluruh. Dan pada masa sama, ia juga memberi isyarat jelas kepada para majikan di Malaysia ini bahawa isu diskriminasi di tempat kerja ini bukan satu perkara yang boleh dipandang enteng dan penyelesaian diambil dengan lebih serius. Ikuti siri kedua laporan khas diskriminasi pekerja. Perlukah akta khusus digubal yang menyingkap hak pekerja melalui Akta Kerja 1955? Mukri Aziz, TVS. Sarawak berekodkan 54 kes jenayah penipuan tawaran pekerjaan melibatkan 83 mangsa sejak tahun 2021 sehingga 23 Februari 2024. Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, daripada jumlah mangsa tersebut, seramai 64 mangsa berjaya diselamatkan dan dibawa pulang ke Sarawak, manakala 19 mangsa masih terkandas di negara destinasi.
Jelasnya daripada statistik yang ada, negara yang sering menjadi tumpuan mangsa adalah seperti Kemboja, Myanmar, Thailand dan Laos. Bagi anak Sarawak, tinggal di negeri Bumi Kenyalang, Sarawak, PDRM menerima 54 laporan polis yang melibatkan 83 orang mangsa, terdiri daripada 70 lelaki dan 13 wanita. Daripada jumlah tersebut, 64 telah berjaya diselamatkan dan telah pun balik ke negeri Bumi Kenyalang ini. Manakala 19 lagi mangsa masih terkantas di negara destinasi. Daripada statistik yang ada, negara yang menjadi tumpuan mangsa untuk mendapat job scam ini ke negara Kemboja, Myanmar, Thailand dan Laos. Beliau ditemui selepas Majlis Penutupan Kursus Penguatkuasaan ATIPSOM KBSJD Zon Sabah dan Sarawak tahun 2024 di Kuching pada Jumaat. Tambahnya, pelbagai strategi dilakukan dalam usaha membantras jenayah ini, termasuklah menggunakan pelbagai jenis siaran media sebagai kempen kesedaran. PDRM turut menggunakan platform media sosial sebagai salah satu cara memberi kesedaran kepada orang ramai untuk tidak terjebak dengan perkara ini. Seramai 97 individu terbabit dalam kegiatan perjudian haram di bekas polis pada Ops Limau selama 10 hari yang berlangsung sehingga 15 Februari lalu di sekitar Pulau Pinang. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad berkata suspek terdiri daripada warga tempatan dan asing ditahan menerusi 14 serbuan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang. Beliau berkata polis turut merampas pelbagai peralatan perjudian termasuk wang tunai RM40,197. 10 kita buat serbuan di dalam bangunan dan 4 lagi di tempat bebas Dan tangkapan yang kita jalankan, kita menangkap umur tangkapan adalah daripada umur 18 hingga 75 tahun. Dan kebanyakan mereka, kalau kita semak tengok 35 daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 dan Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Dalam pada itu, menerusi operasi sama, polis turut memberkas 73 individu berusia 20 hingga 60 tahun termasuk 47 wanita dalam 46 siri serbuan noda di negeri itu. Ia membabitkan premis yang disyaki menjalankan kegiatan pusat hiburan tanpa lesen dan memberi khidmat pelacuran. Wang tunai berjumlah RM3,345 turut dirampas pada operasi berkenaan. Sekian laporan untuk jam ini. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Syal Cemato. Salam Sarawak Maju Makmur.